Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Fatih Husna binti Nasri, nombor matrik P22293366 dan memegang angka giliran 2022923100093. Hari ini saya akan membincangkan dan mengupaskan dengan lebih lanjut berkaitan aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Apa itu PPM? PPM ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang merupakan usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi melonjakkan sistem pendidikan negara. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPM) ditubuhkan adalah bertujuan supaya negara berada di kedudukan sepertiga teratas di dalam sistem pendidikan terbaik di dunia. Baik, penubuhan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia berasaskan kepada 3 objektif. Yang pertama iaitu memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia yang berfokuskan kepada penambahbaikan akses dalam bidang pendidikan. Seterusnya, meningkatkan standard kualiti, merapatkan jurang pencapaian equity, menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid, serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Seterusnya, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi yang berumur 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025. Objektif yang terakhir iaitu menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuk pada perubahan utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaannya meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam. Seterusnya, 11 anjakan yang digariskan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 sehingga tahun 2025. Berdasarkan kepada gambar rajah tersebut, anjakan yang pertama ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Selain itu, memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai-nilai murni, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Seterusnya, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi di setiap sekolah. Seterusnya, mengupayakan Jabatan Pelajaran Negeri ataupun JPN dan PPD, Pejabat Pendidikan Daerah dan juga sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Seterusnya, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia, mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Seterusnya, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan juga sektor swasta secara meluas. Seterusnya ialah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan anjakan yang terakhir iaitu meningkatkan ketulusan untuk
accountability awam secara langsung. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan aspirasi pendidikan? Apa itu pendidikan? Pendidikan itu sendiri membawa maksud adalah salah satu agenda besar yang boleh mempengaruhi kualiti dan ketamadunan sesebuah bangsa di dunia. Selain itu, apa itu aspirasi? Aspirasi dapat didefinisikan sebagai keinginan ataupun kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu. Aspirasi sistem pendidikan ialah hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu KPM untuk melaksanakan perubahan yang baik terhadap sistem pendidikan. Terdapat 5 aspirasi sistem pendidikan di Malaysia. Yang pertama iaitu akses kepada kejayaan, kualiti standard antarabangsa, equity untuk semua murid, seterusnya pelaksanaan berkecakapan tinggi, yang terakhir ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Baik, akses kepada kejayaan dapat difahamkan seperti 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Bagi konteks kualiti standard antarabangsa pula, negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa iaitu TIMSS dan juga PISA dalam tempoh 15 tahun. Equity untuk semua murid 50% pengurangan dalam jurang pencapaian iaitu bandar, luar bandar, sosioekonomi, gender ataupun jantina menjelang tahun 2020. Bagi aspek pelaksanaan berkecakapan tinggi pula, sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan yang sedia ada. Seterusnya, aspirasi yang terakhir dalam sistem pendidikan iaitu perpaduan, memupuk perpaduan kaum dalam kalangan murid, sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian, pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Akses kepada kejayaan. Anjakan 1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Ini kerana untuk mencapai 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah sehingga ke menengah atas menjelang tahun 2020. Implikasi terhadap guru iaitu guru bersikap bertanggungjawab. Guru haruslah memastikan semua pelajar menerima akses sepenuhnya bersinergi kepada KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya ialah kualiti standard antarabangsa. Malaysia telah berhasrat untuk meningkatkan kedudukan pendidikan negara agar benda dalam kalangan negara seperti teratas melalui ujian TIMSS dan PISA. Berdasarkan kepada anjakan 7, memanfaatkan teknologi maklumat komunikasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Bagi mencapai hasrat tersebut, guru haruslah mempunyai sikap berketerampilan, menguasai cabang ilmu pengetahuan di samping menguasai kemahiran pedagogi yang pelbagai. Hal ini untuk menjadikan atau untuk menghasilkan kemenjadian murid yang lebih baik. Seterusnya ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Sebagai contohnya, di Malaysia terdapat 3 kaum yang terbesar, iaitu kaum Melayu, Cina dan juga kaum India. Oleh hal yang demikian, 5 aspirasi pendidikan ini iaitu salah satunya iaitu memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Dapat kita lihat menjadikan sekolah sebagai tempat untuk menyatupadukan kaum. Seterusnya,
Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai kaum yang terbanyak di dunia. Seperti yang diperkatakan sebentar tadi. Baik, untuk merealisasikan perkara demikian, kita haruslah berpegang kepada anjakan tiga, iaitu melahirkan rakyat yang menghargai nilai. Guru haruslah mengamalkan nilai-nilai murni di dalam diri. Hal ini untuk menjadikan murid tersebut pandai mengamalkan nilai-nilai murni di dalam kalangan mereka. Menghubung-kaitkan nilai murni semasa proses pengajaran dan pembelajaran, guru juga haruslah menjadi suri teladan kepada mereka. Seterusnya ialah aspirasi murid. Aspirasi murid di Malaysia mempunyai 6 jenis. Setiap murid akan mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwi bahasa, etika dan kerohanian, serta akhirnya identiti nasional. Baik, kemahiran dwi bahasa. Setiap murid diberikan hak untuk belajar lebih daripada satu bahasa, walaupun bahasa Melayu merupakan bahasa pengantara dalam sistem pendidikan. Murid juga boleh mempelajari bahasa lain selain bahasa Melayu seperti bahasa Inggeris dan juga bahasa tambahan seperti bahasa Cina. Berbalik kepada anjakan dua kita, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta digalakkan mempunyai bahasa tambahan. Implikasi kepada guru untuk merealisasikan perkara demikian ialah pembentukan kesabaran yang tinggi. Guru perlu memiliki sifat sabar dalam mengajar murid-murid yang mungkin tidak fasih dalam suatu bahasa. Seterusnya, kemahiran memimpin. Sebagai seorang pelajar, haruslah mempunyai kemahiran memimpin di dalam jiwanya. Sebagai usaha membina pemimpin berkualiti yang bakal menerusi negara diwujudkan dalam kalangan generasi muda. Bagi melahirkan pemimpin yang berkualiti, haruslah berpegang kepada anjakan 9, iaitu bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan juga sektor swasta secara meluas bagi melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualiti. Implikasi terhadap guru ialah pembentukan diri yang kreatif. Guru mestilah melakukan pelbagai solusi agar setiap murid memiliki sifat kepimpinan dalam diri mereka. Baik, sebelum saya mengakhiri perbincangan ini, secara keseluruhannya, bagi mencapai setiap aspirasi tersebut, semua pihak termasuklah guru-guru mestilah memainkan peranan penting dalam aspek pendidikan. Kemenjadian murid dapat dilihat apabila guru-guru berusaha untuk memberikan pendidikan yang baik kepada setiap golongan tanpa mengira kaum. Seterusnya, sebagaimana yang kita ketahui, di negara kita, Malaysia mempunyai Pelan Pembangunan Pendidikan. Pelan Pembangunan Pendidikan di Malaysia iaitu PPM ditubuhkan pada tahun 2013 sehingga digunakan sehingga 2025 dapat membantu meningkatkan kualiti sistem pendidikan di negara kita. Akhirnya, saya dapat berkatakan juga ianya dapat menambah baik kaedah pengajaran mereka dan memperbaiki diri mereka. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.